Okay ke? Right. Okay, good. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ni terlewat sikit buat video jam pukul 10.21 dah. Sebab hari ni memang busy sangat-sangat. Macam saya beritahu semalam lah, memang banyak kerja yang nak kena uruskan. Daripada pagi tadi bangun, settle uruskan kerja, key in order customer, agent jualan di bawah pasukan saya. So memang banyak memang padat lah, memang padat aktiviti hari ni. So agak penat sikit, tapi macam mana pun kena kuatkan semangat lah. Kena kuatkan semangat. Berniaga kan, berniaga penat, rehat kejap, lepas tu kena lawan balik lah. Tak boleh lembik je kan. Macam tu lah realiti orang berniaga. Siapa yang berniaga dia faham lah. Ni sekarang ni dekat Lepak King Semenyih. Dekat je dengan rumah, dalam 10 minit je daripada rumah. Nak singgah makan dulu, lapar perut. Tadi makan petang tadi je. Daripada pagi sarapan ayam goreng seketul, lepas tu makan nasi dah petang dah. Ni baru nak makan malam pula. Saja lepak dekat sini dengan kawan-kawan yang lain lah. Diorang dah sampai dah sebab terlambat tadi. Mandi apa semua, sampai rumah pun dah lepas maghrib dekat tadi. Singgah solat maghrib dekat luar kat tadi. Okay, so nak borak apa hari ni? Hari ni tak ada nak borak pasal yang berat-berat sangat lah. Cuma tadi terlintas sebab ada salah seorang ejen jualan dalam tim saya juga, dalam tim yang saya tengah buat sale sekarang ni. Dia tanya saya tau. So apa yang dia tanya tu macam buatkan saya tertarik untuk nak share hari ni lah. Dia tanya saya, Sabri, macam mana cara kita nak rekrut orang Maksudnya nak rekrut orang tu jadi ejen kita lah, ejen jualan kita lah. So agak lama juga saya tak dapat soalan yang macam ni. So saya cuba bagi pendapat saya lah. Kenapa kita, macam mana kita nak rekrut orang untuk join business kita, untuk join kita punya team lah. So saya bagi tahu dengan dia pendapat saya sendiri. Macam mana cara nak rekrut orang ni sebenarnya. Dia senang macam ni lah. Bila kita buat sale, kita buat jualan, kita berniaga, kita selesaikan masalah orang dengan produk yang kita offer lah. Kita selesaikan masalah orang tu. Sama juga dalam rekrutmen. Bila kita nak rekrut orang, kita sebenarnya nak selesaikan masalah orang tu dengan cara kita bantu dia dengan rekrut dia lah. So maksudnya dekat sini, sebelum kita nak rekrut orang, kita kena tahu apa masalah dia dan macam mana dengan pasukan jualan ataupun macam mana dengan bisnes yang kita tengah buat sekarang ni boleh bantu selesaikan masalah dia. Lebih kurang macam tu lah. So sebenarnya kita buat sale, kita bantu selesaikan masalah orang, dan kita buat rekrutmen pun sebenarnya kita bantu selesaikan masalah orang juga. So kita kena tahulah apa masalah orang tu, dan kita cuba bantu dia dengan cara kita rekrut dia, dan kita selesaikanlah masalah dia tu dengan bila dia dah join pasukan jualan kita. So benda ni sebenarnya berlaku dekat diri saya sendirilah. Sebenarnya sebelum saya dalam bidang perniagaan, bidang sales saya sekarang ni, saya dalam situasi yang terumah-ambing tau, dalam bisnes lah. Maksudnya bisnes saya tengah collapse, tengah tak jadi. So saya macam tak tahu arah nak ke mana. Saya tak nampak future saya tu akan pergi ke mana dengan bisnes saya sedia ada masa tu. So saya agak struggle lah dekat situ. Agak struggle untuk saya teruskan saya punya perniagaan untuk saya survive. Then bila sampai situasi macam tu, dekat sinilah saya sangat berterima kasih dengan rakan saya ataupun sahabat saya yang saya kenali dia, Ashraf Fazil, ataupun
Sekarang ni dia manager lah dalam pasukan yang saya tengah buat sales sekarang ni. Saya panggil dia Amit. So saya berterima kasih dengan Amit yang dah banyak bantu saya untuk saya buka mata balik kenapa pentingnya saya kena fight. Saya kena fight untuk pastikan saya boleh survive. Maksudnya saya tak boleh dalam keadaan bila bisnes tak jadi kan, kita macam redha, tak apalah, ni semua dah ketentuan. Saya adalah orang yang macam tu sebelum ni. Sedangkan saya tak ada effort, tak ada usaha untuk nak fikir macam mana saya nak kena keluar daripada keadaan saya macam tu. Dan Amit adalah salah seorang yang bagi saya nampak lah kenapa saya kena buat sesuatu supaya bisnes saya ni supaya saya boleh ada keinginan untuk nak fight balik kesusahan yang saya tengah hadap masa tu. So Amit tanya dengan saya macam mana saya dengan bisnes saya sekarang. Dan dia tanya saya macam mana situasi bisnes wife saya masa tu. Masa tu wife saya buat perniagaan nasi lemak. Dan perniagaan nasi lemak tu pun agak struggle juga. Dia konsisten Alhamdulillah. Cuma dia tak nampak macam mana boleh nak growkan lagi perniagaan tu. Dia macam tersekat kat situ je tau. So dia tersekat kat situ, maksudnya dia tak boleh nak pergi higher. Dan dia akan kadang-kadang turun ke bawah. So dia tak nampak masa tu perniagaan tu tak nampak ke mana nak pergi. Tak nampak macam mana dia boleh grow. So kat situ saya terfikirlah, Amit ada jelaskan dekat saya yang perniagaan saya ni macam ni yang daripada sudut pandang dia. Dan saya kena buat sesuatu untuk saya ubah. Bukan setakat saya ubah kerjaya yang saya tengah usahakan masa tu, tapi saya kena ubah cara pemikiran saya untuk saya nampak sesuatu yang lebih besar. Bukan setakat untuk saya nak fikir apa nak makan esok je. So dekat sinilah baru saya terbuka mata saya. Dan saya terfikir saya perlu buat sesuatu untuk pastikan supaya saya boleh, orang kata benda ni agak touch juga sebenarnya dekat diri saya sendiri. Sebab benda ni memang real situation yang saya hadap. So dia beritahu dekat saya, kalau kau masih fikirkan tentang diri kau sendiri, ini sangat bahayalah untuk situasi kau. Kau kena fikirkan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, apa yang kau nak buat masa tu. Dan kau boleh rasa tak macam mana bisnes kau sekarang ni boleh berada dekat mana 20 tahun akan datang. So daripada situ saya berfikirlah, memang saya pun tak nampak ke mana nak pergi dengan terus marambing, dengan banyak gila. Nantilah saya akan share lagi kat video lain tentang cabaran-cabaran yang saya pernah lalui sebelum ni. Sampai sekarang pun saya masih lalui sebenarnya, tapi dia dah fasa tu dah berbeza lah daripada yang sebelum ni. So Amit bagi nampak dengan saya dan dia offer saya. Maksudnya dia beri peluang, dia buka peluang dekat saya. Aku boleh bantu kau untuk kau bangkit balik daripada kesusahan kau, untuk kau dapatkan extra pendapatan, extra income dengan apa yang aku tengah buat sekarang ni. Dia bagi tahu, dengan apa yang aku tengah buat sekarang ni, aku boleh bantu kau untuk kau selesaikan masalah kau dan boleh bantu untuk kau bina kerjaya yang lebih baik. So dekat sinilah baru saya fikir yang saya perlu berubah. Dan saya dipertemukan dengan sahabat saya yang sangat-sangat baik, yang mana dia memang betul-betul pegang pada kata-kata dia. Dia memang bantu saya untuk saya survive. Maksudnya dia memang bantu saya untuk saya mulakan balik bisnes ataupun naikkan balik kerjaya saya. Dan bagi saya nampak kenapa saya kena fight untuk saya boleh achieve sesuatu yang lebih baik untuk, bukan setakat untuk diri saya, tapi untuk keluarga saya. Dan dekat sinilah sebenarnya saya faham konsep bila kita nak rekrut orang, kita bukan setakat untuk nak ajak orang tu buat bisnes dengan kita je, bukan. Maksudnya kita nak rekrut orang tu, kita kena make sure kita memang dah ready untuk nak bantu orang tu. Dalam keadaan macam mana orang tu sekalipun
Mungkin kita akan fed up nak ajar dia ke macam mana ke, tapi kita dah memang niat untuk nak bantu dia. Kita tak boleh nak putus harapan, tak boleh nak patah semangat dengan keadaan macam mana pun orang yang kita dah rekrut tu. So kepada sesiapa dekat luar sana yang tengah buat jualan dan dalam masa sama banyak share peluang perniagaan dengan kawan-kawan lain, tapi mungkin kawan-kawan yang kita rekrut sebelum ni dia tak nampak ataupun dia mungkin terlepas pandang dengan niat kita. Sebab apa kita nak rekrut tu, jangan putus harapan. Maksudnya kita kena selalu bantu kawan kita. Kita kena selalu educate diorang dengan knowledge yang kita ada, supaya walaupun dia tak nampak dalam masa sekarang, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang, dia boleh terbuka hati balik dan dia akan ingat balik apa yang kita pernah bagi tahu dengan dia. So jangan pernah rasa putus harapan, jangan pernah rasa give up untuk nak bantu orang, dan teruskan sharing peluang kejaya yang terbuka luas, yang apa yang korang tengah usahakan sekarang. Tak kira lah korang buat bisnes apa sekalipun, jangan putus harapan untuk bantu lebih ramai orang. Walaupun benda tu tak nampak, walaupun benda tu tak senang, tapi kita kena percaya, bila kita bantu orang lain, kita bukan nak mengharapkan balasan daripada orang tu semata-mata. Yang lebih penting, kita nak mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT tu. Bila kita bantu orang, kita nak supaya Allah bantu kita nanti bila kita dalam kesusahan. Okay, so jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus semangat untuk sharing kebaikan, dan teruskan buat sehabis baik apa yang kita dah buat sekarang ni. So sampai sini je sesi sharing saya untuk video kali ni. Terima kasih semua yang tengok video saya ni. Terima kasih semua yang support. Saya harapkan perkongsian ada yang korang rasa baik ni, korang sampaikan pula dengan orang lain. Kalau ada yang salah, ada yang kita kurang, tu semua kesilapan daripada saya sendiri. Yang baik tu semuanya datang daripada Allah SWT. Jumpa lagi kita untuk sesi sharing video saya yang lain pula. Sampai sini dulu dan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.